Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba saja ketika awang azan, kenderaan band jenazah itu bergoyang, ya, bergoncang. Seperti mereka melalui jalan yang gravel, jalan yang tak elok, jalan yang berlubang. Padahal jalan tu cantik, kawasan tu taklah ada lubang, cantik. Tetapi kenapa band jenazah tu bergoyang, bergoncang? Terdiam sebentar awang daripada azan. Kata Pak Haji, awang jangan berhenti, awang teruskan, awang azan terus. Sampailah awang habiskan azan tu dan sampai kalimah hayya 'alal falah, makin terangkat band tu, dia punya belakang band tu terangkat ke atas seperti ada makhluk ataupun ada benda yang tarik ke belakang. Ketika itu pucat wajah awang dan Haji pun menggeletar badannya. Kata Haji ketika itu, apa benda lah ni? Apa benda lah ni yang mengganggukan ini, kata Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton semua? Saya seperti biasa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana anda semua sudi untuk subscribe, like dan share cerita-cerita seram daripada channel Kisah Seramku ini. Dan juga saya juga mendoakan anda, semoga anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan bercerita kisah pengalaman seram Pak Haji yang kedua, yang mana cerita seram yang pertama telah saya ceritakan dalam channel ini. Nanti para penonton boleh scroll lah, tengoklah ya. Dalam channel ini saya ada ceritakan kisahnya yang pertama. Ini kali kisahnya yang kedua. Ya, kes yang kedua menceritakan pada saya tentang pengalamannya sebagai pemandu driver lagi. Sebagai pemandu van jenazah, ya, sebagai pemandu van jenazah. Dan kisah ini katanya berlaku pada tahun 2002 yang lalu. Ketika itu kata Pak Haji umurnya dalam sekitar 50 tahun. Ya. Dan orang kampung menggelarnya Pak Haji. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton, hidupnya tak cukup syarat. Sekarang Pak Haji nak bercerita. Dan dia adalah pemandu band jenazah di masjid itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Maka pada hari itu Tok Imam telah menghubungi Pak Haji. Yang Tok Imam mengkhabarkan pada Pak Haji ada jenazah meninggal dunia pada hari itu dan akan dikebumikan di tempatnya agak jauh sikitlah daripada daerah Senakan, iaitu daerah Lat Datu. Untuk pengetahuan para penonton yang bukan orang Sabah lah, Senakan dan Lat Datu ni memang agak jauh sikit. Kalau menaiki kenderaan dalam keadaan jalannya pun tidak semuanya bagus, ada yang gravel biasalah kan, dan ada yang cantik, maka memakan masa kalau dalam perjalanan sederhana 3 jam setengah. Tapi kalau laju, ya, boleh membawa pada 2 jam atau 3 jam. Macam itulah. Ya. Jadi Tok Imam telah panggil Pak Haji untuk standby. Kerana jenazah ini, menurut Pak Imam, pihak keluarganya ingin mengkebumikan jenazah ini di tanah perkuburan di kampung asalnya.
iaitu daerah Lat Datu. Jadi Pak Haji dah maklumkan awal-awal kepada si Awang, ya. Awang, kata Pak Haji, malam ini kita ada tugasan penting nih, kata Pak Haji kepada Awang sambil bergurau. Seolah-olah tugasan tu seperti ialah orang macam Avengers lah, ya, ingin lawan musuh gitulah. Itu biasalah Pak Haji bergurau dengan Awang. Awang kan adalah pembantu Pak Haji dalam apa-apa hal urusan penghantaran jenazah ke tanah perkuburan. Awang inilah yang sentiasa menemani Pak Haji kemana saja. Dia ibarat second driver lah, ya. Kalau Pak Haji mengantuk ke letih, maka Awang lah yang mengambil alih memandu ben jenazah. Artinya Awang ni sebagai pelapis yang dilantik oleh AJK Masjid sebagai pelapis untuk menggantikan Pak Haji. Maklumlah Pak Haji pun ketika itu tahun 2002 berumur lebih kurang 50 tahun. Maka mengikut Pak Imam, ada sedikit perselisihan paham di antara keluarga jenazah ini. Ada keluarganya meminta supaya jenazah ini ditanamlah di daerah Sendakan. Tetapi ada keluarga terdekat, ya, arwah ini yang tinggal di Lat Datu meminta supaya arwah ini ditanam ataupun dikebumikan di tanah perkuburan Lat Datu supaya keluarga-keluarga sebelah Lat Datu senanglah menziarahi makamnya ataupun kuburannya, ya, ketika sampai masa untuk menziarahi. Maka pendapat kedua inilah yang telah muktamad, kata Pak Imam. Maka Pak Haji, kata Pak Imam, Pak Haji minta maaflah, ni kali jauh lah Pak Haji hantar ni jenazah ini, terpaksalah Pak Haji hantar ke Lat Datu. Ini lokasinya. Kata Pak Imam, untuk pengetahuan Pak Haji, keluarga arwah ini telah pun pergi dahulu, ya, telah pergi dahulu. Jadi disuruhnya Pak Haji susul kemudian, ya. Bila perkara ini diterima oleh Pak Haji tengok jam pun dah dekat maghrib. Maka kata Pak Haji, Tuan Imam, boleh tak kami sembahyang maghrib dulu? Kata Pak Imam, itulah sebaiknya. Kamu sembahyang maghrib dulu, dan kalau boleh kamu jamaklah, ya. Sebab tempat ni jauh, boleh musafir ni. Ini lebih 2 marhala ni, kata Pak Imam. Maka Pak Haji pun angguk-angguk. Maka setelah selesai, pendek cerita, setelah selesai sembahyang tu, maka mulalah Pak Haji dengan Awang bergerak, ya, pergi ke tanah perkuburan daerah Lat Datu. Kata Pak Haji, Awang macam mana? Okey kah? Awang peringkat awal seperti diam, termenung. Kenapa Awang? Pak Haji tengok macam sedih si Awang ni. Kenapa? Tak adalah Pak Haji, Awang ni bukan apa. Awang ada fikirkan sesuatu ni. Apa dia? Kata Pak Haji sambil memandu kenderaan ben jenazah itu. Sambil itu Pak Haji bersimbang-simbang dengan Awang. Bukan Pak Haji, ada satu benda lah yang Awang malam ni terlepas lah. Tapi bila Awang fikir, Pak Haji pun tak ada teman kan. Lagipun siapa lagi temankan Pak Haji kalau bukan Awang? Betul tu Wang, kata Pak Haji. Apa juga yang mengusing kau ni Wang? Cuba ceritakan Pak Haji, apa yang mengusing kau ni? Begini Pak Haji, malam ni sebenarnya Pak Haji adalah final World Cup. Final World Cup? Iya Pak Haji. Iya kan? Haji pun baru ingat. Oh ya, malam ni ya. Siapa lawan tu? Brazil lah malam ni. Malam ni Brazil lah Pak Haji. Saya punya tim lah Pak Haji. Aduh. Kata Pak Haji, tak apa Awang, sabarlah. Lagipun walau andai kata Awang terlepaslah menonton final World Cup malam ni, besok kan ada keputusannya. Malam ni, besok kita boleh tengok lagi ulangannya. Ya tak ya juga kan Pak Haji. Sabarlah Awang, lagipun tugas kita ni, tugas kita ni, ini tugas kita ni penting ni. Ini untuk umat ni. Kata Pak Haji, ini untuk umat. Iyalah Pak Haji, kata Awang sambil bergurau lah dengan Pak Haji malam itu. Tiba-tiba dalam perjalanan, perut Awang pula berkeroncong-keroncong perutnya. Krok, 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 krok. Aduh, kata Awang, ada lagi terlepas. Kenapa lagi ni Wang? Begini Pak Haji, yang sebenarnya Awang ni tak makan lagi. Maksud Awang tak makan malam ke makan siang? Tak makan siang lagi Pak Haji. Awang terlupa ni gara-gara tadi bersimbang dengan kawan-kawan Awang pasal World Cup ni lah. Siapakah yang menang malam ni? Jadi Awang pun tak sempat lah memikir pasal makan ni Pak Haji. Aduh, kata Pak Haji, Awang, kau ni bola juga. Janganlah jadi kata orang makan bola, tidur bola, semua bola. Makan kena jaga, nanti kau sakit ni. Haji, kata Awang, boleh tak nanti kalau ada gerai-gerai
Haji singgah sekejap. Wang, kau gila? Kita ni bawa jenazah ni mana boleh berhenti? Alah, tolonglah Pak Haji, sekejap je. Sekejap je. Awang tak makan pun di gerai tu. Awang cuma bungkus je Pak Haji. Bungkus kejap, nanti lepas bungkus, awang bawa ke kenderaan dan awang makanlah di sini dalam ben jenazah ni. Pandai pun kau awang. Yalah. Nanti kalau kau nampak ada gerai-gerai di tepi tu, beritahu Pak Haji. Jalan mereka. Malam tu memang sunyi. Ya, malam tu sunyi. Lepas mereka sembahyang tu kira pukul 8 lebih lah mereka jalan tu. Memang sunyi. Daripada kejauhan, awang nampak seperti ada cahaya memanjang, berkilau-kilau, berkelip-kelip. Awang syak lah ini mesti gerai makan ni. Maka kata awang, Pak Haji, tu gerai makan berhentilah. Pak Haji nak berhenti, tapi Pak Haji tak boleh berhenti dekat-dekat tu. Faham kan awang? Ini kita bawa ni ben jenazah ni. Nanti kalau kita parking situ, orang kampung apa pula nak kata nanti? Mesti mereka terkejutlah ben jenazah parking tengah-tengah malam. Lagipun ben ni ada mayat ni. Kita bukan bawa ben kosong ni. Yalah Pak Haji, maaf Pak Haji, sekejap je Pak Haji. Tak apa. Mari, biar Pak Haji yang beli, kamu tunggu ben ni. Ya, biar Pak Haji yang beli nasi bungkus tu. Kamu tunggu sini. Nasi bungkus ya kan? Apa-apalah Pak Haji, yang penting meringap, kata awang sambil bergurau. Maka awang pun tunggulah dalam van. Pak Haji turun dari van. Memang Pak Haji parking jauh ni daripada gerai makan malam tu. Sebab takut nanti orang kampung kau siapakah terkejutkan tengok van jenazah parking tengah-tengah malam. Lagipun ada mayat dalamnya. Maka bila masuk Pak Haji, nampak pula memang ramai gerai tu. Dan tengah orang menonton bola ni. Nasib baik kata Pak Haji, awang tak tahu tengah orang tu tengok bola. Kalau tak, awang nanti batalkan niatnya pula untuk temankan Pak Haji antara jenazah ni, berat ni. Maka cepat-cepat Pak Haji minta pada pelayan gerai itu untuk tapaukan nasi, ya, 2 bungkus dengan air. Simbang, tiba-tiba kembali kepada awang. Tiba-tiba kata Pak Haji menceritakan kisah ni pada saya. Tiba-tiba awang berlari-lari anak berjumpa dengan Pak Haji. Pak Haji, kata awang, kenapa? Pak Haji, pintu ben belakang terbuka lah. Bonit pintu belakang van tu terbuka. Astagfirullah, kata Pak Haji. Kenapa? Tak tahulah Pak Haji. Tiba-tiba terbuka. Cepat, tutup cepat. Jangan biarkan. Maka awang pun lari cepat ke van tu, tutup pintu belakang van semula. Dan Pak Haji pun dah selesai tapau nasi bungkus, dan Pak Haji pun kembali ke van. Kata Pak Haji, awang. Sepatutnya kalau dah terbuka pintu belakang van tu, janganlah begitu Pak Haji, tutup sajalah. Bahaya ni, kita bawa jenazah ni. Apa-apa hal nanti hilang jenazah kah? Mati kita kena tuntut oleh keluarganya. Kata Pak Haji dengan awang. Maaf Pak Haji, ini gara-gara aku lah ni. Tak apalah awang, benda sudah terjadi. Tak apa. Nah, ini nasi bungkus tu ada 2. Pak Haji pun lapar ni. Bukan saya kamu awang, tapi kau makanlah dulu. Pak Haji kan memandu. Ayalah Pak Haji. Maka awang pun bismillahirrahmanirrahim makan. Perlahan makan. Tengah-tengah makan tu, tiba-tiba awang dan Pak Haji terdengar seperti ada suara bercakap. Tetapi bercakap tu seperti berbisik-bisik. Ada suara seperti orang berbisik-bisik, dan bahasa mereka sukar dipahami oleh Pak Haji dan si awang. Maka awang yang tengah makan tu pun terdiam, memandang Pak Haji. Haji pun pandang awang. Kata awang, Ji, siapa tu Ji? Haji kata, Wang, tenang Wang, sabar Wang. Sabar, teruskan makan. Tak ada selera makan Ji. Kenapa tak ada selera? Sayang nasi itu. Tadi kata lapar. Tak apa Ji. Lain macam pula awang rasa. Maka awang pun bungkus kembali nasi bungkusnya itu, diikatnya semula, diletak. Apa tu Ji? Sabar Wang, jangan tegur. Apa-apa yang jangan tegur. Biarkan saja. Kita masih jauh ni. Ini sekarang baru separuh perjalanan ni. Bila Pak Haji tengok jam, dah hampir dekat 10 malam. Tempat tu sunyi. Kebetulan Pak, tempat setelah gerai tu, tempat tu sunyi. Pandang kanan, pandang kiri, yang kelihatan adalah pokok-pokok kelapa sawit. Kiri dan kanan tu pokok-pokok kelapa sawit memanjang. Kelapa sawit, tempat tu sunyi, sepi. Tak ada pula kenderaan lalu lalang. Biasanya kata Pak Haji, kalau pukul 10 pun ada juga kenderaan yang lalu lalang ni. Mungkin ini, kata Pak Haji, sebab World Cup barangkali. Sampai orang tak nak keluar malam. Kata Pak Haji, biarkanlah. Maka Pak Haji pun terus jalan. Suara berbisik itu makin kuat. Makin kuat. Maka kata Pak Haji, awang,
Cuba engkau azan. Azan awang. Baiklah, kata awang. Maka awang pun azanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba saja ketika awang azan, kenderaan band jenazah itu bergoyang, ya, bergoncang. Seperti mereka melalui jalan yang gerabel, jalan yang tak elok, jalan yang berlubang. Padahal jalan itu cantik, kawasan tu taklah ada lubang. Cantik, tetapi kenapa band jenazah itu bergoyang, bergoncang? Terdiam sebentar awang daripada azan. Kata Pak Haji, awang jangan berhenti, awang teruskan, awang azan terus. Sampailah awang habiskan azan tu dan sampai kalimah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Makin terangkat band tu, dia punya belakang band tu terangkat ke atas seperti ada makhluk ataupun ada benda yang tarik ke belakang. Ketika itu pucat wajah awang dan Haji pun menggeletar badannya. Kata Haji ketika itu, apa benda lah ni? Apa benda lah ni yang mengganggu kami ni, kata Haji. Maka kata Haji, wang, jangan kau berhenti azan. Haji akan baca surah-surah yang Haji hafal lah. Maka Haji pun membacalah surah yang hafal, di antaranya Ayatul Kursi. Berulang-ulang Haji membacanya dengan nada yang kuat. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis Haji baca. Tiba-tiba saja band tu terangkat punggung ke atas, tetapi band masih boleh berjalan. Tiba-tiba band tu seperti dihempas, turun ke bawah. Ketika suasana menjadi hening, tenang, sampailah kalimah azan, la ilaha illallah. Sunyi, hening, sepi. Seketika itu juga Pak Haji dan awang tak dapat bersembang, tak dapat berkata-kata. Tak ada sebutir kata pun, seayat bicara pun yang keluar daripada mulut si awang dan Pak Haji. Terus mereka meluncur laju, ya, dalam perjalanan itu. Lebih kurang setengah jam kemudian barulah Pak Haji berkata, wang, kan biasalah kadang-kadang kita bawa bin jenazah ini macam-macam gangguan. Haji pun dah macam-macam terima macam-macam lah. Haji mengalamilah pengalaman-pengalaman seram ketika bawa bin jenazah ini. Ya, awang pun tahu Pak Haji, kan kita sama-sama, kata Pak Haji. Tapi ini lain macam lah, kata Pak Haji pada awang. Seperti ada makhluk lah. Maka ketika mereka berjalan tu, tiba-tiba di cermin pandang belakang awang nampak cermin, ya, sisi kereta van itu dan cermin pandang belakang. Sekali-sekali awang tengok cermin sisi, tepi depan kenderaan itu dan cermin pandang belakang, awang nampak seperti ada sesusuk makhluk, ya, yang mengikuti mereka dari arah belakang. Laju cepat-cepat. Pak Haji kata, awang jangan pandang, awang, kata Pak Haji. Awang pun tak boleh, Pak Haji, tak boleh Pak Haji, aku rasa tertekan Pak Haji. Tiba-tiba awang rasa macam sesak napasnya. Suaranya pun macam lehernya kena cekik tu. Kenapa awang? Tak tahu Pak Haji, kenapa leher aku ni? Aduh Pak Haji. Sambil awang pegang lehernya tu seperti ada orang cekik lah. Aduh, ya Allah. Kata awang begitu. Maka kata Pak Haji, sabar awang, sabar. Tadi awang yang azan, kali ini Pak Haji pulang azan, ya. Kerana dengan azan sajalah makhluk itu, kata Pak Haji, seperti meninggalkan mereka. Tadi rupa-rupanya ketika awang azan, makhluk itu memang ada di situ, kata Pak Haji, dalam kenderaan tu, bin jenazah. Tetapi selepas awang berhenti azan, makhluk itu melompat kembali masuk ke dalam bin jenazah. Apakah makhluk itu? Kata Pak Haji, wallahualam, ya. Maka Pak Haji pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam keadaan suara yang terketar-ketar, Pak Haji azan, bergoncang balik van tu. Pak Haji tak mau berhenti, teruskan saja azan berulang-ulang azan, sampailah satu tempat, ya, kawasan perkampungan orang ramai. Barulah keadaan menjadi reda semula, sunyi kembali, dan band itu pun dapat jalan dengan elok, tak ada lagi guncangan apapun, tak ada gangguan apapun. Dan ketika itu jugalah tiba-tiba awang tadi yang lehernya tercekik, payah nak bernapas tu, tiba-tiba tersedar dan
nampak muka awang pucat sangat, peluhnya menitik laju. Dia katanya, Pak Haji, apakah itu Pak Haji? Awang jangan cerita sekarang. Sekarang awang rehat, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, istighfar, jangan bersimbang dulu. Nantilah sampai sana barulah awang ceritakan, dan Pak Haji akan ceritakan apa yang berlaku. Maka mereka pun teruskan perjalanan mereka sampailah satu perkampungan. Satu perkampungan mereka lalui, tiba-tiba Pak Haji nampak. Ya, Pak Haji nampak daripada hujung tu, padahal malam tu dah dekat pukul 11 malam. Ya. Entah kenapa dia kata perjalanan mereka seperti terlambat. Dan waktu itu tak tahulah kata Pak Haji apa makhluk yang mengganggu mereka. Tapi ada mengikut cerita daripada ustaz-ustaz yang Pak Haji tanya, kata ustaz tu pada Pak Haji, itu adalah jin yang mengganggu mereka. Jadi ketika mereka lalu di kawasan perkampungan, Pak Haji nampak, sebab awang ni dah tak bermaya lah, selepas dah selesai seperti kena cekik itu dah lemah, tak bermaya. Ya, sambil nyandarkan kepalanya ke kursi ben tu, dia tak mau tinggal apa-apalah awang ni. Tapi Pak Haji nampak di depan tu seperti ada kumpulan manusia yang tengah mengangkat keranda jenazah ataupun keranda mayat lah, tengah mengangkat. Kalau Pak Haji tak silap, lebih kurang 10 orang lah tengah mengangkat keranda mayat daripada arah jauh. Pak Haji tengok sampailah mendekati kumpulan itu. Sempat Haji berpaling melihat mereka. Dia kata, Pak Haji, ada juga yang tanam jenazah malam-malam ini, ingatkan keluarga arwah ni saja. Tapi bila Pak Haji melihat wajah mereka, wajah orang yang mengangkat ya keranda mayat itu, bila Pak Haji tengok, astagfirullah, kata Pak Haji, astagfirullah, ya Allah, tak berwajah langsung, tak ada wajah. Badan manusia tapi muka tak berwajah. Maknanya tak berwajah, kata Pak Haji, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, muka saja. Astagfirullah, Pak Haji kata, ni siapa lah ni? Astagfirullah, siapa lah ni? Astagfirullah, kata Haji. Ini nasib baik dia kata awang tak menengok ni. Kalau awang tengok ni, lagilah awang entah jadi pada awang tak tahulah. Maka Haji terus melakukan perjalanan sampailah dekat kawasan tanah kuburan yang dimaksudkan, yang ada dalam alamat yang Tok Imam bagi pada Pak Haji. Barulah Pak Haji rasa tenang kembali, ya. Rasa tenang, suasana menjadi dingin semula, tenang, hening, ya, bunyi cengkrik, bunyi burung-burung, dan adalah kenderaan yang lalu lalang kawasan tu. Baru ada nampak kenderaan lalu lalang. Jam dah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Baru kenderaan lalu lalang, dan sesampai saja ke kawasan tanah kuburan, Pak Haji tengok banyak dah kenderaan-kenderaan yang bersusun. Ini kata Pak Haji mestilah kenderaan di kalangan keluarga-keluarga arwah ni, ya, bersusun. Kemudian tiba-tiba sampai dekat kawasan, memang dekat-dekat dah kawasan tu, ben jenazah ditahan orang. Berhenti. Maka Pak Haji pun buka tingkap. Assalamualaikum, kata orang tu. Waalaikumsalam. Inikah ben jenazah arwah sekian-sekian? Ya, benar, kata Pak Haji. Oh, lama kami tunggu sini. Ada masalah tak di perjalanan, kata orang tu. Pak Haji anggap dan rasakan orang ini adalah keluarga jenazah. Kata Pak Haji, tak ada jugalah. Tak ada apa-apa gangguan lah. Okey. Oh, iyalah, tak apalah. Kita apa, kata orang tu. Okey, masuklah terus Pak Haji. Maka Haji pun masuk di kawasan yang tempat parking untuk menurunkan jenazah. Ya, maka datanglah penduduk kawasan itu dan juga ahli keluarga jenazah, ya, untuk membuka ben belakang. Pak Haji pun turun untuk membantu mereka. Dibukalah perlahan-lahan, dibuka dan diangkatlah, ya. Diangkat keranda itu. Alhamdulillah, kata Pak Haji, syukur alhamdulillah, ya. Keranda ini masih ada elok, tak hilang. Dan ahli keluarga semua tengok dalamnya tu ada jenazah juga. Syukurlah. Syukur kepada Allah SWT. Itu yang Pak Haji bimbangkan, kan? Sebab tadi kan ketika membungkus makanan, pintu belakang terbuka. Pak Haji dah takut mayat hilang, kan? Tapi alhamdulillah tidak hilang juga. Cuma Pak Haji terkejut kerana tangan mangsa terkeluar, ya, tangan mangsa terkeluar daripada keranda itu. Tangan sebelah kiri, tak silap Pak Haji. Pak Haji nampak. Sedangkan kalau ikut jenazah telah dikapan, dibungkus dengan kain putih. Macam mana pula tangannya boleh keluar? Tapi Pak Haji tak bising lah, Pak Haji diam-diam sajalah. Tapi orang yang mengangkat mayat itu, ya,
keranda mayat itu seperti tak perasan. Terus saya dibawa tanah perkuburan dan Pak Haji sempat tengok daripada arah jauh, ya, sebab tanah perkuburan dah siap digali dah lama dah siap digali. Diturunkan jenazah itu, tak ada pun orang yang macam komplain kenapa ni tak ada. Alhamdulillah, syukurlah kata Pak Haji. Tak ada apa-apa yang merungsingkan pihak keluarga. Selepas dah ditanam, dikemumikan dan diratakan, dibacakan talqin pada malam itu, terdengarlah suara imam yang syahdu membacakan talqin dan doa di tanah perkuburan itu. Tiba-tiba datanglah keluarga daripada arwah, ya, berjumpa dengan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji, ya. Ya, saya. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasihlah, ya, kerana membantu menghantar jenazah ini sampai sini. Kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Cuma kata keluarga itu, Pak Haji, saya nak tanya sikit. Kenapa? Ada tak Pak Haji mengalami apa-apa peristiwa ataupun apa-apalah sementara Pak Haji hantar jenazah ke sini? Katakan benar Pak Haji. Katakan benar. Terkejut, tiba-tiba kejut. Ish, kenapa ni macam tahu pula dia. Maka Pak Haji pun benar, kata Pak Haji. Benar, kami mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh ketika kami membawa jenazah ini ke sini. Maka orang tu berkata, Pak Haji, ini untuk Pak Haji seorang sajalah. Minta jangan ceritakan kepada orang lain. Saya bukan membuka aib jenazah ini, tidak, tapi untuk pengetahuan Pak Haji. Yang sebenarnya keluarga kami yang meninggal ini adalah di kalangan orang yang terkenal, ya, di kampung sini sebagai orang yang mengubat ataupun bomoh lah. Nak cakap terus terang, saya katakan bomoh. Dan mungkin gangguan pada Pak Haji itu adalah daripada ilmu-ilmu hitam yang diamalkan oleh arwah ini yang mengganggu Pak Haji. Jadi sebab itu kami daripada keluarga arwah minta maaf banyak-banyak, dan memang kami tahu benda ini akan berlaku. Sebab itu tidak ada seorang pun yang mengiringi Pak Haji untuk mengantar jenazah ini ke sini, sebab mereka dah tahu dah, ya, benda akan berlaku. Sebab keluarga kami ini adalah keluarga di kalangan bomoh yang mengamalkan ilmu hitam, ataupun dukun yang mengamalkan ilmu hitam. Walaupun pihak keluarga kami dah melarang, dah menasihat macam-macam lah, tapi dia tak dengar, dia tak ikut, ya. Jadi saya minta maaf lah pada Pak Haji, ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perbualan pada malam itu Pak Haji kira tergamam lah, kira terkejut lah. Rupa-rupanya ini kisah. Patut pun macam-macam peristiwa aneh sepanjang perjalanan mereka mengantar jenazah itu. Kata Pak Haji menceritakan kisah akhir daripada cerita ini kepada saya. Kisah pengalaman seram. Sekian cerita untuk kali ini. Moga-moga anda para penonton mendapat manfaat dan iktibar daripada kisah ini dan terhibur. Sekian, berjumpa lagi dalam cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.